Okey, so mari kita mulakan. Pertama, anda akan pergi kepada blank report. Ini semua orang tahu, betul? Saya dapati bahawa terdapat banyak rakan-rakan dan taulan semua agak kurang pasti macam mana cara nak mencantikkan anda punya dashboard. Anda boleh panggil data, anda boleh keluarkan maklumat, tapi dia tak cantik-cantik. Tak cantik-cantik, tak apa-apa dashboard korang buat ni kan. Jadi hari ni saya bercita-cita untuk menge-sharekan ataupun berkongsi kepada tuan-tuan dan puan macam mana nak bagi cantik. Pertama, connector. Connector ni ingatlah, kita akan pakai banyak connector kita with regard to the data yang kita ambil daripada Google Sheet. Saya akan pakai Open Weather Map lah. Open Weather Map ni saya pakai sebab apa? Sebab dia, saya pakai data lain lah. Saya pakai data WIAQ TH07002 ni lah. Ini data biasalah. Data saya yang berpuluh ribu ni. Saya akan masukkan data yang berkenaan. Ini data ambil daripada anda punya tau. Anda punya app sheet yang anda dah import tu. Data dah panggil dah? Dah panggil data dah panggil, dia akan ada lah. I have approximately thousands of data inside this data. Ini contoh-contoh data yang ada. Selesai. Next, anda jangan lupa bagi nama. Bagi nama dulu. Contoh kat sini saya buat demo dashboard. Selesai. Jangan lupa untuk buang je dulu apa benda yang tak berkenaan ni, buang dulu. Kita buat benda-benda asas dulu. Bagi dia clean dulu. Pertama, anda ada data di sebelah kiri. Di sebelah kanan, maafkan saya. Sebelah kanan ni ada data. Dan kita ada beberapa indikator. Nampak tak? A, B, C, 1, 2, 3, 4, record count. Nampak ya? Ini dipanggil dimension dan matrix. Dalam konsep Google Data Studio, dia ada dua perkara penting. Satu, namanya dimension. Kedua adalah matrix. Dimension adalah seperti ini. Ini dimension. Let long adalah dimension. Record count adalah matrix. Maksudnya mengira bilangan. Warna biru adalah matrix. Warna hijau adalah dimension. Pertama, kena betulkan dulu semua benda yang tak betul ni. Macam mana nak betulkan? Tuan-tuan dan puan akan ada menu. Ada dua tempat nak pergi. Paling mudah dekat resource. Dekat arrange. Paling mudah dekat arrange. Bukan. Kejap. Paling mudah dekat resource, manage added data sources. Ini paling mudah. Paling mudah nak manipulate. First kali, selepas dah masukkan data macam ni, dah buang table yang pertama, pergi kepada resource, manage added data sources. Secondly, go to the action here. Pergi ke action, tolong ubah mengikut kesesuaian. Sebagai contoh, let long, takkanlah let long ni text. Betul tak? Let long ni sepatutnya apa? Ya, pandai. Let long ni sepatutnya geo dan dia sepatutnya let long. Dan anda akan tukarkan accordingly. So, dia dah tukarlah. Date adalah date and time. Itu adalah betul. Humidity adalah number. Let long adalah latitude dan longitude. Status adalah text. Betul. Temperature adalah number. Betul. Time adalah text. Betul ke? Time adalah text. Tak, tapi dia dah dipahamkan dengan itu. Maka anda boleh pergi kepada date and time. Tapi masalahnya dia tidak ada time. Nampak tak? Dia tak ada time. Dia ada minute, hour dan sebagainya. So, anda kena convert dulu time ini kepada dalam bentuk minute, hour dan juga day tadi. So, cara dia kita akan buat sebentar lagi. Dah selesai yang ini, maka anda akan tekan butang finish. Dah finish, anda boleh tekan butang close. Dan kalau anda nak masukkan data yang baru seperti IAQ tadi, resource, manage added data sources, pergi kat bawah ni. Add a data source. Masukkan data source yang kedua daripada Google Sheet juga. Dan tuan-tuan dan puan tahu tadi saya dah ceritakan pasal satu data saya namanya IAQ, betul? Yang ni, IAQ SBS Auto Score. Betul? Saya masukkan juga add. So, saya ada dua data dah kat sini. Satu data mengenai exposure, satu data mengenai health effects ataupun health complaints. So far so good? So far so good or not so good? So far so good, so saya ada dua data lah. Satu data yang atas ni adalah exposure, bawah ni adalah data yang berkaitan dengan symptom. Baik. Seterusnya macam biasa, ini pun boleh delete. Next adalah benda-benda yang dikaitkan dengan rupa bentuk. Rupa bentuk ni dekat sini ada namanya themes and layout. Anda boleh klik. Anda boleh pilih themes apa yang tuan-tuan dan puan mahukan. Adakah jenis background hitam atau putih dan sebagainya. Saya ambil edge ni sebagai contoh. Dan layout. Layout akan membantu anda untuk memperkemaskan macam mana anda punya visualisasi kepada anda punya gadget lah. So kat sini kalau anda tengok dia ada portrait, landscape,
portrait, landscape dan juga customize. Saya suka customize lah sebenarnya. Tapi tuan-tuan dan puan boleh ambil mana-mana yang sesuai lah. Kita maintain kepada as default iaitu landscape. Okay, ini jelas Ini asas. Okay, yang kedua adalah anda punya bentuk. Contoh, kita ada yang pertama dinamakan shape. Shape ini boleh membantu anda untuk membuat border. Ini contoh border. Buatlah cantik-cantik sikit kan, betul? Cantik-cantik sikit, ada border kiri, ada border kanan. Anda nak guna color apa? Color tema anda punya dashboard ni apa? Color bendera Palestin. Boleh? Tak ada masalah. Buat je. Saya letak gambar apa? Hijau. Dia ada gambar hijau, hitam dengan putih kan? Contoh. Okey, yang ini saya letak putih kat sini. Okey, ni contoh. Ni mana datanya? Tak ada, data tak ada lagi ni. Ni baru letak apa? Dipanggil sebagai ini dia punya cantik lah Okey, kat sini anda boleh ubah dia punya opacity. Opacity tu dia punya ni. Cantik tak? Baru letak macam ni je dah cantik dah Dia ada color apa Hijau, merah. Ni color merah lah patutnya kan. Okey. Okey, selesai. Next adalah contohnya anda nak letakkan apa? Date and sebagainya. Okey, ini asas asas. Yang kedua adalah add page. Dekat sebelah atas ni kita ada satu perkataan namanya add page. Betul tak? Ini adalah main page. Anda boleh tekan butang add page. Maka anda boleh namakan page yang pertama. Page yang pertama ni tolong bagi nama. Namakan dia sebagai apa? Main page. Main page ke ataupun anda tulis itu utama, terpulanglah. Yang ini anda boleh namakan dia sebagai page apa? Data lah. Data persekitaran. Persekitaran. Okey. Allah. Sekejap Melayu, sekejap Inggeris Saya tulis exposure lah. Exposure data. Okey. Kemudian anda tambah lagi satu, boleh? Boleh. Kalau anda ni adalah seorang yang bijak, maka biasanya saya galakkan anda duplicate je lah. Supaya tema dia tu tak lari. Ikut kepada kreativiti lah tuan-tuan dan puan. Okey. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan cara nak masukkan bahan-bahan lain. Dekat atas ni kita ada embed URL. Nampak tak? Embed URL ni membenarkan anda untuk memasukkan contoh video daripada YouTube. Anda boleh masukkan video daripada YouTube dan sebagainya kat sini. Okey, dekat atas ni kita ada image. Yang ini anda boleh masukkan image seperti mana yang anda sukakan lah. Image-image yang anda sukakan. Contoh saya masukkan satu image yang berkenaan. Ni image. Okey, kemudian anda boleh masukkan teks. Teks ni apa dia? Perkataan. Welcome to Dashboard Analytics for EMSA. Dekat mana kawasan awak pergi? Contoh. Selayar. Okey. Nanti jangan lupa promotekan benda ni dekat awak punya ni tau. Stakeholder. Siapa stakeholder kamu? Dalam subjek ni paling penting anda punya stakeholder. Saya perlu cakap benda ni sebab untuk dia orang memberi feedback lah. Lebih kepada feedback, lebih kepada utilize the idea. Okey. Dah siap ni contoh. Ni saya letak je lah Google Apps Script ni punya simbol. Okey. And then you letakkan apa? Apa-apa sajalah yang sesuai. Okey. Yang paling penting sebenarnya yang saya nak tunjuk bukanlah lebih kepada perkara-perkara kosmetik ni. Sebab kosmetik ni anda boleh dalam masa sekarang anda boleh berkomunikasi dengan advisor masing-masing untuk tujuan penambahbaikan. Saya to be truth lah. Kalau ada siapa yang minta saya komen, memang saya akan komen seikhlasnya. Jadi kalau anda rasa kecil hati senang, jangan tanya saya lah. Anda akan bagi anda punya dashboard. Doktor macam mana? Sila komen, saya akan komen lah. Awak punya dashboard macam ni. Nanti awak buat penambahbaikan. Okay, itu contoh. Baik, yang paling penting sebenarnya adalah how you want to manipulate. Okay, so kita pergi kepada manipulation of data sekarang. Dekat data kamu seperti SBS, seperti data kita ni tadi, kita ada satu masalah iaitu kita tidak ada masa, time dan waktu. Jadi cara dia anda boleh pakai control. Dekat atas ni kita ada add control, you can put date range control. Kat bawah ni kita boleh letakkan masa. So kat sini kita boleh automate. People can search for their date and time. Correspond to their needs lah. Mengikut keperluan data mereka. So anda pun boleh setkan sebenarnya tau. Data ni daripada bila sampai bila. Mustahil lah dia boleh tengok data tahun lepas kan. Awak pun baru pasang tahun ni. Jadi anda boleh setkan data yang berkenaan. Kemudian anda boleh masukkan apa yang dipanggil sebagai field. Yang ni saya dah pernah cerita sebelum ni. Betul? Tapi saya repeat balik supaya anda boleh ingat. Field dia contoh saya namakan kat sini sebagai day. Month lah month dulu. Month anda akan buat satu function yang dipanggil sebagai extract. You are extracting what?
You are extracting month. Betul? You are extracting month. Month ini anda akan extract from where? From date time lah. Dalam isu saya ni, sorry, saya salah variable. I'm going to go for this one. WIAQ ni. So, saya akan buat add field kat sini. So, the first one is month, M-O-N-T-H, month. Okay, kat sini saya akan buat function namanya extract. Okay, followed by the month, followed by from, and then include the date lah. Anda boleh masukkan date. Macam tu. Sampai dia keluar warna hijau, baru anda boleh tekan butang save. Faham ya? So, kalau anda dah tekan save, maka anda boleh tekan butang finish. Dan next, anda akan nampak month kat sini. So, kalau anda tak tahu apa yang jadi selepas anda buat tu, anda boleh tekan butang add a chart, followed by a normal table. Just for screening through whether your data or your variable that you created just now is correct or not correct. Okay, contoh seperti yang saya lakukan sekarang. Allahu Akbar. Saya tak boleh nak get rid of this lah. How I want to get rid of this? I cannot delete. Anyone knows how? URL ni. Tak apalah, saya letak kat tepi ni. Saya tak boleh nak delete ni. Okey, yang ini dia dah bagikan data ni. So data ni kalau anda tengok pada setup, dia tak patutnya ambil data IAQ lah. Yang saya nak adalah data exposure dan saya tak nak dimension yang berkenaan. Saya nak dimension yang berkenaan adalah month. Okey, month ni anda masukkan dan anda boleh nampak lah. Kita ada bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 1, bulan 12, bulan 17, bulan 17. Bulan 7, bulan 6, 11, bulan 4. So betul lah data ni, betul tak? Kalau ada bulan 17 tadi, salah lah. Okay? So maknanya memang anda ada extract data bulan 8 ni, 34,000 dan sebagainya. So inilah yang dipanggil sebagai dashboard. Bagus tak bagus month ni? Bagus. Okay, persoalan dia, month tu nak pakai dekat mana? Month ni biasanya kita akan pakai dekat control. Saya suka gunakan apa yang dipanggil sebagai slider. So the slider is enable yourself to monitor specifically what kind of range that you are going to select. Contoh kat sini saya akan ambil yang dipanggil sebagai month lah. So month ni akan ada daripada bulan yang rendah sampai bulan yang tinggi. Ya. Dan dekat sini kita ada date range kan. Date range ni sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh remove lah, boleh buang. Boleh buang ya, supaya dia tidak conflicted each other. Ni contoh. So saya ada bulan berapa tu? Saya ada bulan 1 sampailah bulan 12. Betul tak? Tapi ada certain bulan yang tak ada. Betul tak? Nampak? 1, 7, 5. Saya nak bulan 3 ada. Kalau data tu tak ada, dia tulis kosong lah. Faham ya? Itu contoh gunanya slider ni. So ini contoh yang pertama, slider. Alright. Yang kedua adalah anda boleh juga gunakan apa yang dipanggil sebagai add control. Anda boleh gunakan tick box, tick box ataupun kita panggil sebagai drop down list, drop down list, drop down list ni saya letak contoh. Drop down list ni biasanya dia sesuai digunakan bagi data-data yang berkonsepkan kategori. Kategori lah. Contoh sekarang ni saya ambil kategori saya adalah gender. So dia akan keluarlah gender di mana saya boleh pilih male dengan female. Nampak Dia boleh membantu kita memilih data. Okey. Kemudian ini semua adalah dipanggil control. Control ni maksudnya apa? Kawalan. Kemudian kita ada yang dipanggil sebagai carta. Ini chart. Chart ni anda boleh masukkan lah. Paling basic adalah scorecard. Scorecard ni apa? Scorecard ni nilai. Apa-apa nilai yang anda nak letak. Contoh saya letakkan kat sini SBS kan. Record count. Okey, katakanlah saya view. Saya nak tengok gender adalah female only. So I'm going to saya dapatlah 3. Macam tu So saya boleh tahu 3 ni pada hari apa yang 3 orang. Pada hari apa yang 4 orang. Pada hari apa yang 5 orang. Ini dipanggil sebagai interactive dashboard. So dashboard ni sangat baguslah untuk anda membuat pemantauan. Baik, ada lagi satu yang dipanggil add control. Nama dia adalah button. Apa dia? Button. Button ni contoh saya letak sebelah kanan. Kat sini saya boleh letak new button ni. Saya boleh bagi nama. Saya boleh letak sebagai exposure. Contoh. Dan saya boleh linkkan dia kepada kita punya apa? Kat sini. Insert link. Kita boleh tekan insert link. Dan dia boleh pergi kepada kita punya exposure data. Faham kan? Dan kita boleh tekan apply. So kalau saya view. Maka saya tekan butang ni. Maka saya akan pergi ke page yang kedua. Faham Itu fungsi apa yang dipanggil sebagai button ni tadi. Kemudian button ni juga anda boleh gunakan untuk refer kepada data kamu yang kamu collect ke dalam kamu punya dashboard tadi.
dalam kamu punya Google Sheet. Contoh, saya boleh double klik dan duplicate. Saya boleh letak. Ini contohlah. Kalau tuan-tuan dan puan pelik, kenapa saya suka sangat guna sebelah kiri sebagai menu, itu saya punya suka lah. Kalau anda tak suka, anda nak buat belah bawah, belah belakang, anda nak bagi anda punya link ni invisible. Pun boleh. Invisible tau, invisible. Orang tak nampak. Orang main klik je apa-apa. Mana awak punya dashboard? Dashboard saya dipanggil sebagai invisible dashboard. Oh, invisible dashboard ni malaikat syaitan dengan awak je yang tahu. Jangan buat invisible lah ya. Okey, seterusnya data. Okey, contoh data ni saya boleh tukar pada setup. I'm going to go for the static link for example, and then I can click the static link kat sini saya boleh letak butang link lah. So link apa yang saya nak letak? Kalau tuan-tuan puan nampak kat sini, saya boleh pastekan link, any link. Allahumma salli ala Muhammad. I can paste any link with regard to the exposure data here. Contoh kat sini, link ni saya akan share. Contohlah link ni saya share. Make sure data yang anda share, kalau kata data tu adalah data asal yang anda share, make sure data itu adalah public lah. Kalau tak, anda tak boleh share data tu. Okay, this is the example. Okay, saya akan buang this one and I going to insert the link. Apply. Okay. So usually kalau link kita akan buka open new tab lah. Kalau exposure ni biasanya kita tak akan buka new tab. Tadi saya silap setting. Yang ni no need to open new tab, but this one yes. Okay, apabila anda tengok ni contoh saya tekan exposure, dia buka exposure punya perkara. Nanti exposure ni pula letak main lah, main menu supaya klik boleh pergi main menu balik. Okay, boleh bayang Data kalau klik dia akan buka new tab, dia akan tunjukkan data kamu. Okay. Satu masalah yang saya pernah cerita hari tu, setiap 15 minit sahaja dashboard ini akan di-refresh. Faham? Setiap 15 minit. Jadi macam mana kita nak refresh setiap minit? Supaya dia real time. Setiap 1 minit dapat data. Setiap 1 minit dapat data. Macam mana nak dapat? Pandai. Letak butang extension. Extension for local data studio auto refresh. Okay? So itu idea dia. Kemudian apa lagi yang tuan-tuan puan nak pamerkan di sini, yang penting untuk saya share dengan saudara-saudari sekalian adalah kita panggil sebagai slider dah preset filter. Ni. Ada lagi satu juga dipanggil sebagai reset button. Dekat sini sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh pergi kepada report action. Dekat sini anda boleh tekan report action, reset filter. Faham tak? Reset. Reset ni sebenarnya untuk apa? Siapa tahu? Kadang-kadang kita dah filter kan. Alah kita lost. Apa yang kita dah buat tadi? So kita tak tahu macam mana nak refresh balik semua. Sebab kita dah filter kan. Okay, katakan kita nak tahu kawasan. Kita nak tahu siapa yang impacted. Kawasan mana yang paling tinggi bacaan. So kita dah dapat semua bacaan tu. So nak kembali kepada jalan yang asal. So kita akan ada satu butang namanya reset. Okay. Yang ini adalah anda perlu jelas. Kemudian dari segi anda punya kemasukan data ni. Okay, kalau tengok button ni tadi. Satu cerita ni sebenarnya tak sempat lah nak cerita semua. Saya cerita mana-mana yang pentingnya. Kalau button ni tuan-tuan puan tengok. Dia ada beberapa contoh. Iaitu navigation, report access ataupun filter. By right, yang saya tekan exposure ni tadi, sepatutnya bukan navigation lah. Dia lebih kepada report action. Report action ni maknanya kita boleh pergi kepada report link dan lain-lain. Okey, report action ni bermaksud begini. Contoh. Kat sini kan, anda ada yang dipanggil sebagai laporan. Anda buat satu lagi button. Dekat button ni kita panggil sebagai report. Apa dia? Report. So, report ini kalau anda klik, dia akan ada report action. And then this report action is actually going to download the report. So apabila orang klik butang report ni, maka dia boleh dapatkan PDF of the data. Yang ini dipanggil action. Boleh? Nampak Okey, seterusnya. Ini semua saya tunjukkan yang simple-simple lah dulu Nanti yang lain-lain anda boleh maklumkan dalam perbincangan sekejap lagi. Kemudian kita ada apa yang dipanggil sebagai share. Anda boleh pergi kepada schedule delivery. Schedule delivery ni you boleh hantar email. You boleh hantar email kepada siapa? Kepada siapa-siapa yang berminat lah untuk dapatkan you punya report. In fact, anda boleh buat satu Google Form, masyarakat kena isi siapa yang berminat untuk dapat data ni. So nanti tiap-tiap hari dia akan dapat data ni automatically dalam inbox dia. Peng dia akan bagi. Setiap masa petang dan malam. Contoh. Okey, kemudian kita ada satu lagi yang utama, yang penting juga untuk anda amalkan jika anda mahu. Yang dipanggil ada elemen chart kan kat sini, nama dia heat map, bubble map. Bubble map ni saya kena ceritalah sebab yang ini memang ada kaitan dengan tuan-tuan dan puan punya data yang berkaitan dengan lat long tadi.
Okey, let long yang ada, maka anda akan ada let long. So let long ni akan masukkan dalam location lah. Ni jangan lupa masukkan dalam location. So dia akan ada lah dekat sini. Location anda ada dekat Taman Mount Austin. Kenapa ada dekat Johor pula ni? Okey, tak apalah. Kemudian anda akan masukkan dimensi tuan-tuan dan puan-puan. Contoh dimensi saya adalah temperature and then my color dimension will be the humidity. Dia akan ada perubahan color lah. Satu color untuk A, satu color untuk B. Temperature, ni contoh. Dimension color accident. Okey, yang ini tak sesuai. Color dimension ni biasanya untuk kumpulan lah. Satu kumpulan, dua kumpulan. So saya akan tukar dia kepada size. Dan size ni dia ada matrix. Matrix ni you can change lah. Sama ada you nak sum ataupun average ataupun maximum. Contoh saya letak maximum lah. Saya nak tengok manakah humidity paling tinggi. So kita tahu humidity paling rendah 41.6. Humidity paling tinggi adalah 87. Okey, itu adalah kita punya contoh map. So kalau kita filter map kita ni adalah berdasarkan pada julat tarikh dan masa, maka dia akan berubah correspond to our setup. Ni contoh. Kita ubah. Kita ubah. Kita adjust dekat situ, dia akan adjust lah according to the date and time. Okey, ini contoh-contoh pelaksanaan yang berkenaan apabila kita menggunakan Google Data Studio. Baik, sekarang dah pukul 9.17, saya persilakan saudara